Selamat sejahtera tuan. So hari ini saya nak buat pembentangan latihan industri. So nama saya Lisnayan Rajas Baskara dan nombor matrik saya ialah 09DM 20F 2013 dan saya dari kelas DM. So tempat yang saya buat LI ialah nama company ialah Tyon Mechanical dan Electrical Solutions Sdn Bhd. Okay. So latar belakang organisasi. Yang first, di Tyon kami menyedari setiap bangunan adalah unik dalam reka bentuk strukturnya dengan itu menawarkan nilai tersendiri kepada pelanggan kami. Kami memanfaatkan pengalaman bertahun-tahun dan kebolehan teknikal yang pelbagai untuk mengoptimalkan aset untuk produktiviti yang lebih besar untuk pelanggan kami. Pada masa ini, Tyon diamanahkan untuk meloloskan kemurahan untuk bangunan pejabat, sekolah, kampus, pendidikan, kilang dan pusat data. Misi, kami berusaha untuk mendapatkan dan mengekalkan kepercayaan dan penghormatan pelanggan, vendor dan juga pekerja kami dalam amalan pengurusan bangunan kami. So, misinya ialah kami meningkatkan produktiviti bangunan melalui pengoptimalkan aset. So, yang ni adalah carta organisasi untuk kilang yang saya buat LI iaitu Tyon Mechanical dan Electrical Solutions yang buat. Okay. Next slide, ringkasan aktiviti. Antara aktiviti yang dilakukan di industri, yang pertama ialah pengurusan fasiliti bersepadu. Tyon berada di barisan hadapan dalam mengoptimalkan aset untuk meningkatkan nilai untuk pelanggan kami. Ia melibatkan pemahaman yang jelas tentang reka bentuk unit bangunan untuk menyesuaikan strategi dan penyelesaian praktikal untuk memaksimumkan kecekapan dan mengurangkan kos pemulihan aset keseluruhan untuk pelanggan kami. Perkhidmatan kami termasuk sistem pengimbangan udara, sistem HVAC berpusat, pemeriksaan keselamatan peralatan kritikal dan ujian fungsian, analisis kuasa dan pemantauan harmonik, ujian integriti mekanikal dan prestasi. Yang kedua ialah operasi dan penyelenggaraan. Tyon telah menubuhkan pasukan Q dan M yang kukuh yang memastikan prestasi optimum aset pelanggan kami. Kami telah menubuhkan pasukan petugas yang sentiasa bersedia untuk bertindak balas kepada pelanggan kami dalam masa 90 minit selepas dihubungi. Ini membolehkan Tyon menangani, menghadiri dan memantulkan isu segera dengan pantas dan dengan itu menghadkan kerosakan harta benda dan serta kerugian kewangan kepada pelanggan kami. Perkhidmatan kami termasuk sokongan pasukan muda halis seluruh negara, penyelenggaraan pencegahan, penyelenggaraan ramalan dan penyelenggaraan pembetulan. Yang ketiganya ialah perkhidmatan konsultasi. Tyon telah mengumpul lebih 30 tahun pengalaman dalam pengurusan fasiliti sebagai sebuah pertubuhan dengan pasukan pelbagai elektrik, pipe, perlindungan kebakaran HVAC dan kebakaran yang lain yang berkaitan. Kami dapat memanfaatkan pengalaman kami dalam pengoptimalkan aset untuk memenuhi jangkaan pelanggan kami. Perkhidmatan kami termasuk pengurusan aset, analisis sekitaran hayat dan prestasi aset, perkhidmatan pemeriksaan dan pembetulan kecatatan bangunan, tinjauan keadaan bangunan, perkara pematuhan bangunan. Okay. Yang ketiga ialah perkhidmatan teknikal. Tyon dilengkapi dengan pelbagai kebolehan teknikal yang menyokong pelaksanaan dan penyampaian strategi pengoptimalan aset kami pada standard tertinggi. Matlamat kami adalah untuk mewujudkan ruang kerja yang selamat, berfungsi dan kondusif untuk pengguna air supaya produktiviti aset dapat dimaksimumkan. Perkhidmatan teknikal kami termasuk pembaikan dan penyelenggaraan bangunan, sistem pemanasan, pengudaraan dan penyaman udara HVAC, sistem pipe air, sistem pengagihan dan percayaan elektrik, peralatan dan aplikasi elektrik, penjana, bekalan kuasa tidak terputus UPS, sistem perlindungan kebakaran, perkhidmatan tukan. So, biasanya saya punya company yang saya buat airline ni ialah kita kita punya customer semua orang bank. So, biasanya kita buat bank yang M-Bank, RSB, OCBC, UOB semua. So, kita
kalau ada bank yang kita buat aircon saja, so kita punya biasanya yang firstnya kita target ialah aircon. Seterusnya ialah kita buat genset. Yang seterusnya ialah kita buat DB semua. So untuk M-Bank kita buat semua benda yang aircon, genset, wiring, DB semua. Kalau ISP kita buat genset dengan aircon. Ada yang lain bank yang kita buat itu saja. So untuk aktiviti yang kita buat, saya buat untuk setiap minggunya ialah aktiviti latihan industri. Yang ini adalah aktiviti yang pertama, membuat handyman service. Handyman-nya kita guna peralatan, dealer, tangga, kasus safety dan test pan. So biasanya handyman-nya ialah first mengenal pastikan drawer dan rack-rack dalam keadaan baik ke tidak. Kalau tidak baik, kita kena cek lock drawer dan roda drawer tersebut. Apabila ada kerosakan, kita kena buka balik benda yang rosak dan tukar balik ke baru. Selain itu, kita kena mengenal pasti lock pintu ada longgar ke tidak. Kalau ada apa-apa kerosakan, kita kena tukar balik baru. Dengan itu, kita kena cek paip-paip tandas dalam keadaan baik ke tidak. Kalau ada kerosakan, kena tukar balik baru satu set. So kalau handyman-nya biasa kita buat, kita split yang 4WD kepada semua lock, semua kunci semua untuk dia kalau dia untuk tidak longgar ke, kalau longgar kita akan ketat, kita akan cek semua laci, semua drawer, lock drawer semua. Kalau ada masalah kita akan terus tukar yang baru. Seterusnya kita cek semua pipe air dalam bank, itu zinki semua ada air leaking ke. Kalau pipe-nya air dia, pressure dia slow, kita akan buat. Lepas tu kita akan cek semua lampu dalam bank. Kalau lampunya yang tidak menyala, kita akan tukar yang baru. Kita tangkap gambar dan hantar ke company. So last kita cek lampu koridor, lampu board, lepas tu lampu signboard. Ini semua kita akan cek. Ini ialah handyman service. So next ialah membuat normal service aircon. So peralatannya ialah kain kering, multimeter, tangga, termometer. Prosedur kerja: membuka kawal aircon dan keluarkan air filter tersebut. Cucikan air filter, pastikan kotor dan hawa keluar dari air filter. Lepas cuci, kita kena keringkan air filter tersebut bawah matahari. Sebelum pasangkan air filter, kena lap kawal aircon itu dengan kain yang bersih. Selepas lap kawal tersebut, pasang balik air filter tersebut. Ambilkan bacaan suhu dengan menggunakan termometer dan pastikan kompresor jalan dan aircon tersebut sejuk dengan menggunakan bacaan multimeter. So ini ialah normal service. Kita akan cucikan filter, lepas tu cek aircon dia sejuk tak, kompresor dia jalan tak. So macam tu. Kalau ini kalau kita buat normal service, satu hari kita akan buat 3 atau 4 bank macam tu. So 3-4 bank kita akan buat 30 unit, 20 unit macam tu. So air filter ni, ini kerja yang sangat relax macam tu lah. So normal service. So okay. Next kerja, membuat lighting service. Peralatan ni adalah test pan, tangga, wayar, lampu baru, telinga pemegang lampu. Prosedur kerja: mengenal pastikan lampu itu rosak ke tidak. Apabila lampu itu rosak, kita kena catat lampu mana satu yang rosak. Lepas mengenal pasti lampu rosak, tutupkan switch lampu-lampu yang rosak. Tukar balik lampu yang baru dan masa yang sama cek starter lampu tersebut. Apabila starter lampu itu rosak, tukar baru. Dengan itu cek telinga pemegang lampu baik ke tidak. Kalau dapat ditahui ada rosak, tukar balik baru. Ini yang saya cakap yang first latihan tu. Handyman. Handyman dengan lightning kita akan buat sekali. So ini lightning, kita akan cek semua lampu kat bank, kat koridor, kat signboard, kat logo signboard. Ini semua kalau ada yang tak menyala ke, ada yang rosak ke, kita akan tukar terus. Lepas tu untuk yang kat DB, yang starter semua, lampu punya, yang timer semua kita akan cek. Kalau ada kerosakan, kita akan inform kat office. Lepas tu kita akan terus tukar yang baru. So ini ialah membuat lightning service. Okay, yang keempat, membuat offload test genset service. Peralatannya ialah multimeter, spanner set, pemutar skru. Prosedur kerja: sebelum membuat offload test genset, kita akan cek benda-benda wajib.
Antaranya kita kena ambil bacaan voltage bateri dengan menggunakan multimeter dan mengenal pasti air bateri yang secukupi. Seterusnya kita kena cek ada minyak diesel yang cukupi untuk genset tersebut dan mengambil pembacaan diesel tersebut. Dengan itu kita juga cek minyak hitam yang cukupi dan juga cek kepekatan minyak hitam. Akhirnya kita kena cek air radiator yang cukupi dan ada kekurangan kita kena tambah air. Lepas cek semua benda itu, kita kena mulakan genset tersebut hidup. Masa genset hidup, kita juga cek bacaan voltage, ammeter dan juga cek aliran elektrik. So, ini macam mana cakap, offload. Kalau offload, kita masuk ke bank, ada pilih genset, so kita akan masuk. Kita akan first kita cek board depan, ada yang board bahaya, yang board gas semua kita akan cek. Lepas tu masuk dalam, ada satu lagi board untuk kecemasan ini. Kalau apa berjadi kat dalam, macam mana nak menyelamatkan diri sendiri yang board tu. Lepas tu kita cek bateri. Kalau bateri tu ada waranti dia dah luput, kita akan propose yang baru. Kalau lepas tu kita cek air bateri semua, yang itu mencukupi ke tak, macam tu, dan kita ambil bacaan voltmeter. Okey, lepas bateri kita akan cek radiator. So radiator kita buka ada apa, cukupi tak coolant semua. Kalau cukupi kita akan ambil gambar semua. Kalau tak cukupi kita akan top up dengan yang baru. Lepas tu kita cek minyak diesel. Minyak diesel tu kalau cukup kita akan ambil gambar, okey ni sudah settle. Kalau tak cukupi kita akan propose. Lepas tu kalau office cakap kena top up, kita top up terus. Lepas tu kita cek minyak hitam. Minyak hitam cukup tak, macam ni. So lepas semua benda yang kita yang wajib semua kita cek, okay, kita akan test genset. Test genset tu kita test kat DB. So kat DB ada satu pemutar. So yang kat situ ada auto, kat kiri ada auto, kat kanan ada manual, kat atas ada off, kat bawah ada test. So untuk offload kita akan tukar ke test. Lepas tukar, genset tu akan hidup. Kalau tak hidup, kita akan call office, kita inform kalau kita terus repair yang tu. Okay, ni lah untuk offload. Okay, lepas tu next kita akan buat onload test. Ini kita akan guna multimeter sepanas set macam tadi. Okay, macam offload tadi, tapi untuk onload kita akan tutup TNB dan kita akan cek kalau dah tutup TNB, genset auto start ke macam mana. Okay, kalau auto start, okay, genset tu dalam keadaan baik. So macam tadi, cara-cara semua kita akan buat, tapi yang ni kita test macam tutup TNB, lepas tu genset auto start. Kalau tak auto start, kita akan check DB, timer, semua. Okay, kita akan mengenali yang masalah yang apa ada semua. So lepas kita tahu, kita akan terus repair. So macam tu. Untuk go next, membuat kimia chemical seperti Zycon. Okay, peralatan ialah air jet, kimia, chemical, kain, tangga, jaket plastik. Prosedur. Pada mulanya kita kena buka cover aircon filter dan juga buka cover wiring box. Kita kena ambil bacaan suhu dan bacaan ammeter dan tutupkan switch aircon. Seterusnya buka semua cover aircon, tutupkan wayar-wayar dengan plastik yang kering dan letak di tempat yang tidak mengenai. Gantungkan jaket plastik bawah aircon dan tembakkan kimia, chemical dekat coil aircon tersebut. Lepas beberapa minit, bersihkan chemical tu dengan air yang bersih dan lap dengan kain yang kering. Pasang balik cover aircon dan buka balik switch aircon. Akhirnya cucikan kompresor aircon tersebut dengan kimia. So yang ni chemical kita akan buat untuk M-Bank, RSP macam tu. Okey, kalau M-Bank kita akan buat chemical untuk semua aircon. Yang RSP, UOB, OCBC semua kita akan buat unit-unit yang ada masalah. Untuk chemical, okay, first dia kita buka cover yang kecil, okay, dan kita akan ambil, kalau aircon yang biasa kita akan ambil bacaan ammeter, kalau aircon inverter kita tak boleh ambil. So kalau aircon biasa kita akan ambil bacaan ammeter dan bacaan suhu. Okay, lepas tu kita akan buka semua cover dan pasang jaket dan tutup wayar-wayar semua dengan plastik kering. So lepas semua dah settle, kita akan tembakkan chemical kat semua coil semua. Okay, lepas 2 atau 3 minit macam tu, ini standard 2-3 minit lepas chemical.
So kita akan tembakkan air bersih ke coil semua, keluarkan yang kotor, habus semua dari coil. Lepas settle kita akan buat vacuum, vacuum untuk keluarkan air semua. Last kita akan lap semua coil dengan bersih dan cover-cover semua yang kotor kita akan lap dan jadikan semua bersih, nampak kilat macam tu. Lepas tu pasang cover dan buka switch. Itu saja untuk chemical. Yang chemical last kita buat cucikan kompresor. Kompresor kita first tembakkan air ke coil, lepas tu tembakkan air bersih dan jadikan yang bersih dengan coil kotor semua akan keluar macam tu. Okey. Ini lagi satu ada kita akan buat apa? Genset major service. Yang ni saya tak add dalam slide sebab saya dah lupa. Sorry tuan. Okey, untuk genset major service kita pergi ke bank. So first kita check bateri. Okey, bateri kita check voltage semua, bacaan voltage semua. Lepas tu kita check lepas tu kita akan tukar coolant radiator yang lama. So kita keluarkan coolant radiator semua dan masukkan yang baru untuk radiator. Untuk minyak hitam kita kena tukar. So kita keluarkan semua minyak hitam dan buang dalam tong kosong. Lepas tu masukkan minyak hitam yang baru. Okey, untuk next kita akan tukar filter. So filter kita tukar. Lepas tu kita kita akan buat bersihkan bilik genset, sapu, lepas tu lap-lap semua kotor-kotor kat genset semua. Lepas tu last kita akan test on load. Okay, lepas tukar minyak hitam, radiator, coolant radiator, filter semua, kita akan test on load. So kita tutup KNB, kita akan test genset itu auto start ke macam mana. Kalau auto start, kerja dah settle. Kalau tak auto start, kita repair terus. Itu saja untuk kerja-kerja yang saya buat dalam syarikat dalam LI saya. So untuk first minggu, first bulan saya buat semua kerja lightning, handyman, normal service. Untuk 2 bulan first, lepas tu saya buat chemical 2 bulan. Lepas tu saya buat genset major service. Last 2 minggu last macam tu saya buat chemical. Okay. Untuk kesimpulan, pelajar dapat menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang secukupi diperolehi daripada latihan industri dan akan diaplikasikan di masa yang akan datang dengan sepenuh pengalaman. Okey, cadangan yang saya bagi, secara umumnya pelaksanaan latihan industri di firma merupakan salah satu kaedah pembelajaran kepada pelajar yang menyesuaikan diri dan bersedia menghadapi alam pekerjaan setelah tamat belajar. Latihan industri ini sangat bermanfaat kepada pelajar latihan industri, namun terdapat kelemahan yang tersendiri yang pelajar akan menghadapi di tempat latihan industri mereka sepanjang saya menjalani latihan industri di Taiwan Mechanical dan Electrical Solution. Saya tidak mengalami sebarang masalah besar, namun terlalu banyak yang masih perlu dipelajari. Dengan setiap peluang yang diberikan, pelajar harus merebut peluang untuk pelajar-pelajar bagi melengkapkan diri mereka dengan pengetahuan yang bermanfaat supaya dapat digunakan pada masa yang akan datang. Okay, itu saja. Yang ini adalah gambar-gambar yang saya buat dalam latihan industri saya. Okay, yang ni kita buat chemical. So ini chemical, ini macam ni lah kita tembakkan chemical. So ini untuk outdoor. Yang ni normal service, buka filter semua. Yang buka filter semua. Yang ni genset punya nut, yang ni minyak hitam punya nut. So yang ni adalah DB. Okay, itu saja untuk presentation saya tuan. Terima kasih.